Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video ini disediakan untuk memberi penerangan ringkas mengenai MARA Japan Industrial Institute ataupun MJII, khususnya program-program yang ditawarkan. Maklumat ini adalah penting bagi membantu calon-calon pelajar memilih program dengan tepat dan yang diminati. Sedikit latar belakang mengenai MJII. MJII berada di Mukim Beranang dalam daerah Hulu Langat Selangor. MJII sebelum ini dikenali sebagai Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM Beranang, namun telah dijenamakan semula dengan MARA Japan Industrial Institute ataupun MJII pada tahun 2012. Bidang pengkhususan yang ditawarkan di MJII adalah elektronik sahaja dan tempoh pengajian adalah selama 3 tahun. MJII terbeza dengan IPT yang lain kerana kami mengamalkan budaya kerja Jepun dan para pelajar juga wajib mempelajari bahasa Jepun sebagai bahasa ketiga. Dengan adanya bahasa Jepun ini, kebolehpasaran pelajar meningkat dan lebih meluas. Terdapat banyak kelebihan jika mengikuti pengajian di MJII. Di antaranya adalah yuran pengajian adalah berbentuk beasiswa kerana ia ditanggung sepenuhnya oleh MARA. Ini bermakna pelajar tidak perlu mengambil pinjaman atau berhutang untuk menyambung pelajaran. Selain daripada itu, pelajar juga akan mendapat allowance sara hidup sebanyak RM300 sebulan, namun tertakluk kepada mereka yang layak sahaja. Pelajar-pelajar yang mengikuti pengajian di MJII akan disediakan asrama dan yuran asrama juga ditanggung sepenuhnya oleh MARA. Namun demikian, pihak MJII akan mengenakan sedikit yuran senggaraan asrama iaitu sebanyak RM50 per semester bagi menanggung kos senggaraan jika berlaku kerosakan di asrama. Tiada yuran peperiksaan dikenakan kerana ia ditanggung sepenuhnya oleh MARA, kecuali pelajar gagal dan ingin mengulangi subjek akan dikenakan denda. MJII mempunyai visi yang sama dengan MARA iaitu menjadi organisasi amanah yang unggul dan diberkati untuk mengangkat martabat bangsa. Manakala misi kami berkongsi misi yang sama dengan Kolej Kemahiran Tinggi MARA yang lain, iaitu membangunkan model insan Tibet yang holistik berdasarkan nilai-nilai keusahawanan. Matlamat MJII adalah untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh industri, khususnya dalam bidang kejuruteraan elektronik. Dalam masa yang sama, kita ingin memastikan pelajar mempunyai kecenderungan terhadap pengamalan budaya kerja Jepun dan mempunyai nilai-nilai keusahawanan. MJII hanya menawarkan program diploma in Electronic Engineering, tetapi mempunyai 5 pengkhususan, maka ia dipecahkan kepada 5 program, iaitu Diploma in Electronic Engineering, Data Transmission and Network ataupun Transmisi Data dan Rangkaian. Yang kedua adalah Diploma in Electronic Engineering, Electronic Measurement and Control ataupun Pengukuran Elektronik dan Kawalan. Yang ketiga adalah Diploma in Electronic Engineering, Microelektronik. Keempat adalah Diploma in Electronic Engineering, Embedded System ataupun Sistem Terbenam. Dan yang akhir sekali adalah Diploma in Electronic Engineering, Robotic and Automation ataupun Robotik dan Automasi. Kelima-lima program ini berkongsi kurikulum dan silibus yang sama pada semester 1 hingga 3 dan akan mempelajari subjek pengkhususan pada semester 4 dan ke-5, dan pada semester ke-6 pelajar akan mengikuti latihan industri di industri yang berkaitan dengan program yang diikuti. Di sini dikongsikan secara ringkas sinopsis program yang ditawarkan. Bagi program Diploma in Electronic Engineering, Data Transmission and Network, pelajar-pelajar akan mempelajari asas-asas prinsip komunikasi dalam sistem analog dan digital,
dan juga didedahkan dengan pelbagai jenis rangkaian komunikasi. Modul khusus yang akan dipelajari oleh pelajar adalah termasuk RF and microwave, mobile communication, communication networks, data transmission and networks protocol, dan banyak lagi. Bagi Diploma in Electronic Engineering, Electronic Measurement and Control pula, pelajar akan menimba pengetahuan dan kemahiran dalam sistem kawalan pengesanan dan lain-lain. Modul khusus yang bakal dipelajari oleh pelajar adalah Process Control, Industrial Automation, Data Acquisition and Control, Industrial Process Instrumentation, dan banyak lagi. Diploma in Electronic Engineering Microelectronic adalah program yang menumpukan pengetahuan dan kemahiran dalam pembikinan lita bersepadu ataupun Integrated Circuit (IC). IC adalah komponen penting yang digunakan dalam barangan atau produk elektronik. Modul khusus yang akan dipelajari oleh pelajar adalah IC Layout Techniques, IC Fabrication Process, IC Assembly and Packaging Process, IC Measurement and Failure Analysis. Diploma in Electronic Engineering Embedded System adalah merupakan satu program yang sangat menarik di mana pelajar akan mempelajari pembangunan aplikasi yang melibatkan kombinasi perisian ataupun software dan perkakasan ataupun hardware. Di sini pelajar akan belajar mengenai pengaturcaraan ataupun programming yang direka khas untuk memenuhi fungsi spesifik peralatan atau produk elektronik tersebut. Modul khusus yang akan dipelajari oleh pelajar adalah termasuk Real-Time Operating System, Wireless Embedded Devices, Object-Oriented Programming, Embedded System Communication, dan lain-lain. Manakala Diploma in Electronic Engineering, Robotics and Automation adalah merupakan program yang memberi pengetahuan dan kemahiran dalam bidang automasi seperti sistem robotik, sistem pneumatik dan hidrolik, teknologi terkini drone dan lain-lain. Pelajar yang mengikuti program ini akan mempelajari modul khusus seperti robotik, industrial automation, pneumatic and hydraulic, computer integrated manufacturing, dan lain-lain. Untuk makluman calon-calon pelajar, program-program yang ditawarkan di MJI mempunyai kaitan antara satu dengan yang lain, dan disebabkan itu silibus pada semester 1 hingga semester 3 adalah sama bagi semua program. Di sini saya akan terangkan perkaitannya dan memberi sedikit gambaran mengenai program-program dengan bahasa yang lebih mudah untuk difahami. Sebagaimana yang dimaklumkan sebelum ini, Diploma in Electronic Engineering Microelectronic akan mempelajari pembikinan IC yang merupakan komponen penting dalam microcontroller. Ia seumpama sel-sel di dalam otak sesebuah mesin atau produk untuk membolehkan satu-satu peralatan tersebut berfungsi. Semakin kecil saiz IC, semakin kecillah produk yang boleh dihasilkan. Ia boleh mencapai saiz nano jika produk yang diperlukan adalah kecil sahaja. IC-IC yang telah siap ini akan dipasang di dalam microcontroller yang boleh diumpamakan sebagai otak kepada sesebuah mesin atau produk tersebut. Pelajar daripada program Embedded System akan mempelajari kaedah bagaimana memprogram microcontroller ini mengikut fungsi sesuatu produk tersebut. Di sini pelajar akan mempelajari sistem pengaturcaraan iaitu mengintegrasikan software dan hardware. Semua produk elektronik mempunyai microcontroller untuk mengawal fungsi-fungsi produk tersebut. Contohnya, aircon, komputer, handphone, router, mesin basuh dan apa-apa jua produk berbentuk produk elektronik.
Program ini adalah satu program yang sangat diperlukan oleh industri kerana ia melibatkan teknologi Internet of Things dalam era revolusi industri 4.0. Kita lihat produk elektronik masa kini boleh berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Contohnya, komputer dengan handphone, router dengan komputer, komputer dengan printer dan lain-lain. Ini memerlukan penghantaran data dan rangkaian. Maka pelajar yang mengikuti program Data Transmission and Network akan mempelajari pengetahuan dan kemahiran ini. Terdapat juga komputer yang boleh mengarahkan robot untuk bergerak dan melakukan pelbagai jenis fungsi. Kemahiran ini melibatkan pengaturcaraan untuk menggerakkan satu atau lebih robot bagi melakukan fungsi-fungsinya. Kita akan dapat lihat kepakaran ini diperlukan di industri dan pelajar yang mengikuti program robotik dan automation akan mempelajari kemahiran ini. Pelajar daripada program Electronic Measurement and Control pula akan mempelajari kemahiran untuk mengawal sesuatu sistem ataupun logik. Jika di industri, mereka ini diperlukan untuk memantau keseluruhan operasi di dalam kilang tersebut. Atau jika bekerja di sektor pengangkutan seperti MRT, mereka akan mengawal sistem perjalanan MRT secara keseluruhan. Inilah perkaitan antara satu program dengan program yang lain yang ditawarkan di MJII, yang mana kesemua program-program ini amat-amat diperlukan oleh industri khususnya di dalam era revolusi industri 4.0. MJII mempunyai pusat kecemerlangan industri ataupun Industry Center of Excellence yang mana membolehkan pelajar mendapat sijil tambahan atau sijil profesional selain dari diploma yang diikuti. Apa pentingnya sijil tambahan ini? Sijil ini penting sebagai nilai tambah untuk meningkatkan kebolehpasaran pelajar serta untuk meningkatkan relevansi di industri. Memandangkan kepentingan tersebut, MJII telah menjalinkan kerjasama dengan National Instrument US untuk menubuhkan LabVIEW Academy. Pelajar-pelajar daripada program Electronic Measurement and Control berpeluang untuk menduduki peperiksaan ini untuk membolehkan mereka mendapat Certified LabVIEW Associate Developer ataupun CLAD. Selain daripada itu, MJII juga menjalinkan kerjasama dengan Microtik Latvia Europe untuk menubuhkan Microtik Academy yang membolehkan pelajar-pelajar dari program Data Transmission and Network menduduki ujian untuk memperolehi Microtik Certified Network Associate ataupun MTCNA. Melalui Nanomite Excellence Center, para pelajar daripada program Microelectronic berpeluang untuk menduduki Mentor Graphic ADA Education Certified Test. Sijil ini adalah merupakan persijilan yang diberi oleh syarikat MSIS untuk membolehkan pelajar bekerja di industri semikonduktor. Pelajar-pelajar yang memiliki sijil profesional ini berpotensi untuk mendapat gaji yang tinggi di industri. Berikut adalah syarat kemasukan ke MJII bagi calon-calon yang memiliki SPM, calon-calon yang memiliki sijil kejuruteraan ataupun teknologi kejuruteraan daripada IKM, calon-calon yang memiliki STPM dan juga calon-calon yang memiliki SKM ataupun sijil kemahiran Malaysia. Kami MJII menyediakan kemudahan yang kondusif dan persekitaran pembelajaran yang optimum kepada semua pelajar. Terdapat pelbagai jenis makmal berdasarkan kepada program masing-masing dan peralatan yang disediakan di makmal ini adalah up to industrial standard.
Terdapat juga bilik seminar, direktorat, perpustakaan, Dewan Hugo, bilik kuliah dan lain-lain lagi. Selain daripada kemudahan akademik, kami juga menyediakan kemudahan untuk para pelajar dan juga warga kerja MJRI seperti di paparan. Sudah pasti calon-calon pelajar ingin mengetahui apakah bidang kerjaya yang boleh diikuti setelah tamat dari MJRI. Di sini kita boleh pecahkan kepada 4 kategori kerjaya yang boleh diceburi setelah bergraduat dari MJRI. Sebagaimana hasrat utama MJRI adalah untuk melahirkan tenaga kerja di industri, maka para graduat MJRI boleh menjawat jawatan sebagai penolong jurutera atau juruteknik atau teknologis atau penolong pegawai penyelidik dalam bidang yang dilatih. Bagi pelajar yang menguasai bahasa Jepun dengan baik, terdapat kelebihan kerana jika syarikat tersebut milik Jepun, ada kalanya pelajar dilantik sebagai penterjemah bahasa Jepun dengan gaji yang lebih lumayan. Bagi graduan yang tamat dengan keputusan yang cemerlang, mempunyai peluang yang besar untuk menyambung pelajaran di Universiti Awam atau IPTS. Di paparan adalah beberapa universiti yang menerima pelajar MJRI dengan pengecualian kredit yang tinggi. Terdapat juga pelajar cemerlang dengan pointer yang tinggi akan dicadangkan oleh MJRI kepada bahagian penganjuran pelajaran MARA untuk menyambung pelajaran di luar negara. Setakat ini, ramai pelajar MJRI yang cemerlang telah menyambung pelajaran di Australia, New Zealand, UK dan Jepun. MJRI telah menjalin kerjasama dengan Tokushima University, Japan untuk membolehkan pelajar menyambung pelajaran dalam degree in Electrical and Electronic Engineering dalam tempoh 2,5 tahun sahaja. Walau bagaimanapun, tajak pelajaran ke luar negara adalah tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh MARA. Selain daripada itu, pelajar yang mempunyai kecenderungan untuk menjadi usahawan boleh menceburi bidang ini untuk menjadi usahawan peruncitan atau usahawan pembangunan sistem dan solusi bagi mereka yang mempunyai kepakaran dalam pengaturcaraan, dan boleh juga menjadi usahawan dalam bidang khidmat senggaraan seperti memperbaiki telefon atau komputer atau peralatan elektronik yang lain. Terdapat juga peluang untuk pelajar menjalani latihan internship di Jepun bagi menimba pengalaman dan mempelajari budaya serta teknologi mereka. Ini akan meningkatkan lagi kebolehpasaran pelajar di industri dengan gaji yang lebih lumayan setelah kembali ke Malaysia. Di paparan adalah statistik graduan MJRI dan peratus kebolehpasaran pelajar dari tahun 2015 hingga 2019. Merujuk kepada statistik ini, kebolehpasaran pelajar adalah melebihi 90% pada setiap tahun bermula pada tahun 2016. Ini adalah sebahagian alumni MJRI yang telah melanjutkan pelajaran ke luar negara. Sekian, semoga penerangan ini dapat memberi sedikit sebanyak maklumat mengenai MJRI dan membantu calon-calon pelajar memahami program yang bakal diikuti. Terima kasih.